Ya, salam sejahtera dan selamat datang ke acara Salam Ramadan bersama keluarga Jurong. Nama saya Zulkifli daripada MAC Jurong Green, dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah turut serta pada petang ini ya. Walaupun kita tidak dapat berbuka bersama pada tahun ini, kita masih boleh berhubung secara digital. Dan acara ini adalah anjuran bersama MAC Jurong GRC Bukit Batok SMC dan Yuhua SMC, M Kuasa 3 di Jurong dan Masjid Asyakirin. Okey, dengan itu, dengan tidak membuang masa lagi, marilah kita mengalurkan kehadiran tetamu kita pada petang ini. Pertama sekali kita ada Puan Rahayu Mazam, Penasihat Akar Umbi GRC Jurong. Kita ada Encik Faizal Osman, Pengerusi M Kuasa 3 di Jurong, dan Ustaz Hafiz Rashid, Pengerusi Masjid Asyakirin. Okey, dengan itu, mari kita menjemput Puan Rahayu untuk memberikan sedikit kata-kata aluan. Silakan Puan. Terima kasih Zulkifli. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Salam Ramadan dan selamat berpuasa kepada semua penduduk Jurong yang sedang menyaksikan siaran ini. Gembira saya dapat berjumpa dengan anda semua melalui platform ni. Memang kita dalam masa-masa yang aneh sedikit dia, untuk kita tidak dapat berjumpa, tidak dapat beribadah seperti biasa dalam bulan Ramadan ini. Tapi alhamdulillah dengan adanya teknologi kita dapat terus diharapkan menguatkan ukhuwah, menjalin silaturahim antara satu sama lain. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur, pihak Masjid Asyakirin, juga MAC Jurong, Bukit Batok dan Yuhua, dan juga M Kuasa 3 di Jurong kerana usaha yang dijalankan untuk mendekatkan penduduk di Jurong. Saya harap ini adalah sesuatu yang mungkin dapat menggantikan sewaktu kita dalam situasi pemutus litar ini. Saya harap semua sihat-sihat belaka. Saya tahu masa-masa ini semua mencabar, tetapi insya-Allah ianya akan berlalu. Tapi saya juga mengharapkan yang apabila waktu pemutus litar ini selesai, kita tetap berjaga-jaga kerana isu COVID-19 ni masih lagi sesuatu yang kita perlu bimbangkan. Jadi saya harap semua tetap berjaga-jaga dan tetap memastikan kita memenuhi jarak selamat dan sebagainya. Saya tidak mahu membuang masa lagi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Nazirul kerana akan memberikan ceramah sedikit. Terima kasih kepada Cik Faizal, Ustaz Hafiz juga, dan Zulkifli kerana bersama. Diharapkan apa yang kita dapat bincangkan hari ini adalah sesuatu yang bermanfaat lah bagi sesiapa yang mendengar siaran ini. Okey, terima kasih Puan. InsyaAllah semoga kita dapat rahmat ya pada petang ini. Dan okey, dengan itu kita ada Encik Faizal. Saya ada soalan sedikit untuk Encik Faizal. Okey. Boleh ya? Okey, bagaimana pemimpin masyarakat masih terus membantu mereka yang memerlukan dalam bulan Ramadan ini, dan dalam keadaan suasana pemutus litar ini ya. Silakan Cik. Terima kasih Zul. Zul, kalau kita ingat pada dulu-dulu, saya ingat waktu saya kecil dulu, lepas asar tu saya turun ke bawah bawa termos untuk dapatkan bubur. Kita namakan bubur Ramadan. Amalan itu adalah satu amalan yang orang-orang lama, tapi alhamdulillah pada zaman sekarang ia masih berterusan. Walaupun pada hari ini mungkin tak ada bubur, tetapi di M Kuasa 3 di Jurong, kita bersama-sama dengan sisi yang lain telah membantu untuk menggalakkan orang ramai untuk mendapatkan juadah berbuka puasa melalui inisiatif SG United Buka Puasa. Di M Kuasa 3 di Jurong, kami telah bekerjasama dengan 3 kelab masyarakat, iaitu di Taman Jurong, di Bukit Batu East dan juga di Boon Lay, untuk mengedarkan ataupun membagikan juadah berbuka puasa ini kepada mereka yang memerlukan dan juga pekerja barisan hadapan. Dan alhamdulillah sambutannya sangat menggalakkan. Setakat hari ini saya diberitahu bahawa lebih daripada 17,000 paket juadah telah diagihkan kepada orang ramai. Apa yang lebih menggalakkan lagi, saya lihat ramai di antara sukarelawan yang tampil ke hadapan untuk membantu mengedarkan dan membagikan juadah ini. Kami telah menerima lebih kurang 270 sukarelawan yang mendaftar diri mereka
untuk memberikan bantuan dalam mengagihkan juadah ini. Ya, itu dia. Terima kasih Puan Faizal. Dalam suasana susah, kita juga teruskan untuk membantu mereka yang dalam kesusahan ya. Dan tahun ini sunyi, sangat sunyi. Gelang tidak ada bazar, di Jurong pun tidak ada bazar. Dan masjid-masjid kita telah ditutup ya, sudah beberapa minggu. Saya ingin bertanya kepada Ustaz Hafiz, bagaimana pula dengan masjid-masjid kita semenjak ia telah ditutup? Baik, Assalamualaikum semua. Salam Ramadan. Saya harapkan masih belum terlambat untuk saya ucapkan salam Ramadan kepada semua, terutamanya pada kita yang telah pun diberikan nikmat untuk hadir pada Ramadan pada 1/3 yang terakhir ni. Ini merupakan satu nikmat terbesar kerana ini adalah malam Lailatul Qadar yang kita nak kejar sama. Dan pastinya bila kita sebut Ramadan, antara perkataan yang sering terlintas di benak fikiran kita adalah perkataan masjid. Sebab Ramadan merupakan salah satu tempoh yang sangat busy untuk pihak masjid kita. Daripada 12 bulan tu, ini adalah satu bulan yang mana kita lihat lebih daripada 2,000 contohnya di Asyakirin jemaah yang hadir pada setiap malam, pada setiap hari untuk mendapatkan juadah seperti bubur, untuk beriftar bersama-sama, untuk kita hadir bersama keluarga untuk solat tarawih. Dan pastinya dengan penutupan 70 buah masjid di selatan Singapura ini amat dirasai, bukan sahaja di Asyakirin, malah penduduk seluruhnya di Singapura. Namun semangat untuk menghidupkan program-program Ramadan tu adalah sangat membanggakan, saya boleh katakan, kerana kita dapat lihat hampir kesemua masjid menggunakan teknologi untuk menjadikannya sebagai satu wadah untuk kita terus berinteraksi dengan para jemaah, para penduduk, untuk memberikan ilmu, santapan rohani, dan juga malah bantuan zakat turut kita lakukan secara online. Malah interview untuk aplikasi zakat dilakukan melalui telefon dan juga video call. Dan ini adalah salah satu usaha untuk kita nak pastikan kegiatan masjid terus berlangsung dengan baik. Segala perkhidmatan yang utama kita dapat terus langsungkan, dan bukan itu sahaja, malah alhamdulillah kalau kita lihat pada akhir bulan April baru-baru ini, Masjid Asyakirin telah pun membuka ruangnya untuk kita menempatkan golongan gelandangan ataupun dalam bahasa Inggerisnya homeless. Jadi kita lihat di saat masjid kita ni tertutup untuk masyarakat umum untuk hadir menghidupkan dan mengimarahkan masjid, namun dalam saat circuit breaker ini alhamdulillah dengan kerjasama pihak MUIS dan juga MSF, kita telah berjaya untuk menempatkan 7 golongan gelandangan lah sewaktu waktu CB ini, sebab mereka tidak mempunyai tempat dan ruang yang selamat untuk menempatkan mereka di dalam ruang yang tertutup, maka alhamdulillah masjid telah membuka ruang untuk mereka. Ya, terima kasih Encik Faizal dan Ustaz Hafiz. Okey, jadi dengan itu masjid kita bukan juga untuk kita bertakwa. Ia juga menjadi tempat untuk kita menolong orang-orang yang susah. Setuju. Okey. Dengan itu hari ini saya rasa adalah hari ke-20 yang kita berpuasa. Alhamdulillah, saya harap semua sihat sejahtera. Marilah kita teruskan acara petang ini. Saya ingin menjemput Ustaz Nazirul Mubin dari Masjid Asyakirin untuk memberi tazkirah yang bertajuk Usah Lepaskan Peluang di bulan Ramadan kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih buat para penganjur kerana mengundang saya, terutamanya Puan Rahayu Mahzam, anggota Parlimen JRC Jurong, Encik Zulkifli, Ketua Pengerusi Jurong Green MAEC, Encik Faizal Osman, Ketua Pengerusi Cube Jurong, dan juga Ustaz Hafiz Rashid, Pengerusi Masjid Asyakirin, serta para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat walafiat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menempatkan kita bersama-sama pada hari ini, dan juga terutama sekali kita semua berjaya untuk sampai ke 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Sebagai seorang mukmin, tentu sekali kita akan rasa bahagia bila mana kita sampai atau kita ditemukan dengan bulan suci Ramadan. Dan setiap tahun pasti ramai di kalangan kita yang berazam untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali bulan Ramadan menjelma. Mungkin pada tahun ini Ramadan agak berbeza dari tahun-tahun yang lalu. Mungkin ia tak semeriah sebelum ini. Kita tak dapat nak berterawih bersama di dalam masjid, kita tak dapat nak bertadarus, kita tak dapat nak pergi ke bazar, kita tak dapat kunjung-mengunjung, pergi ke rumah sanak saudara untuk berbuka bersama. Akan tetapi para penonton sekalian, kita perlu ingat Ramadan tetap Ramadan. Kerana kemuliaan, keistimewaan yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bulan ini, untuk bulan yang mulia ini tidak akan ubah kerana wabak COVID-19 ataupun situasi yang kita hadapi ini. Ramadan ini merupakan bulan yang sangat mulia dan pahala-pahala yang dapat atau amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini pasti ada ganjarannya yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada dasarnya para penonton sekalian, Ramadan ini bukanlah satu bulan di mana ia adalah sekadar dengan meriahnya suasana kita. Akan tetapi Ramadan ini ialah bulan di mana kita mempertingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tajuk kita pada hari ini berkenaan dengan peluang kita di dalam bulan Ramadan. Sebenarnya peluang yang saya ingin kongsikan pada hari ini berkait rapat dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fatir ayat ke-29. Dan dalam ayat ini Allah menceritakan tentang suatu perniagaan yang di mana ia takkan membawa kepada kerugian. Cubalah kita bayangkan para penonton sekalian, sekiranya ada seseorang yang datang kepada kita dan menawarkan perniagaan tersebut untuk membuat satu perniagaan yang mana kita takkan rasa kerugian, malah kita akan dapat keuntungan yang berlipat ganda. Dan jika kita tahu akan sesuatu yang akan membawa kepada sesuatu keuntungan, adakah kita akan sia-siakan sahaja ataupun kita akan rebut peluang tersebut? Yang itu kita perlu tanya kepada diri kita sendiri. Dan peluang yang saya akan kongsikan ini bukanlah satu peluang, bukanlah sesuatu yang dijanjikan oleh manusia, akan tetapi sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segalanya, di mana Allah tidak pernah mungkir akan janji-janjinya. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Fatih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang membawa maksud, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab iaitu Al-Quran dan mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan secara diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugikan. Jadi para penonton sekalian, dalam ayat ini Allah menceritakan tentang 3 perkara, 3 peluang untuk kita tidak sia-siakan supaya kita takkan rasa rugi di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Dan 3 perkara ini sebenarnya amat berkait rapat dan sinonim dalam bulan Ramadan. Dan saya pasti para penonton sudah pun tahu tentang perkara-perkara ini. Tapi sudahkah kita mula untuk meraih keuntungan yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita masih berlengah-lengah lagi seolah-olah kita hidup di dunia ini buat selamanya? Kita perlu akur bahawa tiada siapa di antara kita yang boleh menjangkakan masa hadapan. Mungkin pada tahun-tahun yang lalu kita lalai dan kita mengharapkan bahawa pada tahun akan datang, iaitu tahun ini, kita akan solat dengan sungguh-sungguh di dalam masjid, kita akan bertadarus, kita akan jumpa dengan sanak saudara kita. Akan tetapi siapa sangka bahawa tahun ini dengan wujudnya wabak COVID-19, masjid-masjid ditutup, kita sekadar dalam circuit breaker, perlu menjalankan ibadah kita di dalam rumah, tak dapat nak berkunjung
ke rumah sanak saudara kita. Tiada siapa di antara kita yang dapat sangkakan perkara tersebut. Jadi dengan adanya peluang yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih diberi peluang pada tahun ini untuk menjalani ibadah kita. Kita dipertemukan dengan Ramadan pada tahun ini. Adakah kita perlu tanya kepada diri kita, adakah kita masih lalai ataupun kita mula untuk hargai masa dan peluang yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiga perkara yang patut kita rebut pada ayat-ayat tadi ialah yang pertama, untuk kita baca Al-Quran. Mungkin ramai yang tahu tentang fadilat membaca Al-Quran dari segi pahalanya, dari segi kerohaniannya dan sebagainya. Dan saya yakin juga ramai yang tahu pahala-pahala yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala itu berlipat ganda bila mana kita baca Al-Quran itu. Dan bukan sekadar satu ayat yang kita bacakan, akan tetapi setiap huruf yang kita bacakan itu merupakan 10 pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bulan Ramadan ini, bulan yang mulia, bulan Al-Quran, kita pun tahu bahawa setiap apa yang kita lakukan, amal ibadah kita akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keadaan kita duduk di rumah, dengan keadaan kita bekerja dari rumah, mungkin masa yang kita ada untuk bersama-sama keluarga, untuk kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran itu lebih banyak daripada Ramadan sebelum-sebelum ini. Maka janganlah kita sia-siakan peluang yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bagi mereka yang sudah pun mahir, boleh berterusan untuk mengajar kepada mereka yang belum mahir lagi. Dan bagi mereka yang belum mahir untuk membaca Al-Quran, janganlah putus asa. Kerana bila mana kita baca Al-Quran itu bukanlah sekadar untuk kita mengkhatamkannya, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala hargai segala usaha-usaha yang kita berikan, kita tunjukkan untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi sesiapa yang merasakan atau menghadapi kesukaran bila baca Al-Quran itu, mereka akan diberikan 2 ganjaran. Malah mereka yang sudah pun mahir dalam baca Al-Quran hanya dapat 1 ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita dapat lihat bahawa Allah itu Maha Pemurah, iaitu Allah kasihani pada mereka-mereka, dan bukan sekadar mereka yang sudah pun sempurna dalam bacaannya, akan tetapi Allah ingin kita selalu berdekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan usaha-usaha kita. Jadi di sini saya ingin ingatkan, janganlah kita malu untuk belajar. Dalam kita sekarang tengah dalam circuit breaker, saya yakin ramai asatizah di luar sana yang menyediakan platform-platform secara online untuk bertadarus bersama, untuk belajar Al-Quran bersama, fardu ain, solat dan sebagainya. Jadi janganlah kita sia-siakan peluang ini untuk kita terus tingkatkan ilmu kita, tingkatkan lagi ibadah kita dan kualiti iman kita, ketakwaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam satu pepatah Arab yang berbunyi ma la yudrak kulluhu la yutrak julluhu, yang membawa maksud apa yang tidak mampu dilakukan sepenuhnya, janganlah pula kita tinggalkan segalanya. Di sini kita perlu didik diri kita dalam bulan Ramadan, bulan untuk mentarbiyah iman kita, bulan untuk kita meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah peluang ini untuk kita mula dan terus istiqamah, insya-Allah. Yang kedua iaitu mendirikan solat. Dalam keadaan COVID-19, kita diberi satu peluang untuk bersolat jemaah bersama ahli keluarga kita. Mungkin kita rasa sedih, kita rasa sunyi bila mana kita tak dapat nak solat berjemaah di dalam masjid. Kita tak dapat nak meriahkan masjid kita, tak dapat solat tarawih dan sebagainya. Akan tetapi kita perlu jadikan rumah kita itu satu tempat ibadah. Kita perlu jadikan rumah kita itu bukan sekadar tempat untuk kita tidur, untuk makan, akan tetapi tempat di mana malaikat-malaikat datang dan penuh, dan Allah penuhkan dengan kasih sayang rahmatnya kepada diri kita, di mana kita dapat rasa ketenangan. Itulah rumah yang sebenarnya di dalam Islam. Jadi dalam kita mendirikan solat ini, kita perlu tingkatkan lagi kualiti solat kita, dan mungkin bukan sekadar solat fardu, kita boleh tambahkan juga dengan solat-solat sunat. Bagi mereka yang sudah biasa pun solat, mungkin dia boleh cuba untuk solat di awal waktu. Bagi mereka yang belum pernah solat, mungkin boleh bertatih-tatih belajar bagaimana cara-caranya untuk kita solat. Dan mungkin pada mereka yang sudah pun biasa solat di awal waktu, mungkin pada masa ini, dalam COVID-19 ini, kita dapat bersama keluarga, ajaklah
salah satu ahli keluarga kita walaupun sekadar berdua untuk kita solat berjemaah. Mungkin dengan ibu bapa kita, suami isteri kita, anak-anak kita dan juga adik-beradik kita. Kerana jikalau kita mendirikan solat itu secara berjemaah, pahala yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih banyak daripada kita solat bersendirian, iaitu 27 ganda pahalanya daripada kita solat bersendirian. Yang terakhir sekali ialah berkenaan dengan berinfak. Berinfak ini mungkin dalam bulan Ramadan kita sering kita tahu akan tentang zakat fitrah, zakat harta dan sebagainya. Akan tetapi perkara ini, berinfak ini bukanlah sekadar kita membayar zakat kita. Akan tetapi ia adalah dengan satu cara untuk kita membantu golongan-golongan yang mungkin kurang bernasib baik ataupun kita rasa mereka memerlukan dengan perkara tersebut. Jadi selain daripada membayar zakat, kita boleh juga berinfak dengan kita bersedekah dan sebagainya. Lagi-lagi di dalam bulan Ramadan ini di mana Nabi Muhammad SAW juga sering bersedekah dan dikatakan bahawa Nabi Muhammad bersedekah lebih di dalam bulan Ramadan daripada bulan-bulan selainnya. Kerana jikalau kita lihat pada hikmah kita berpuasa dalam bulan Ramadan ini ialah yang pertama mungkin untuk kita merasakan sakitnya, peritnya mereka-mereka yang merasakan kelaparan dan dahaga. Jadi dengan kita berpuasa kita dapat rasakan perit mereka. Di situ juga kita dapat lahirkan diri kita untuk menjadi lebih kasihani dengan mereka-mereka yang kurang bernasib baik. Oleh itu kita boleh juga mendidik diri kita untuk terus berinfak, bersedekah pada mereka-mereka yang memerlukan. Akan tetapi kita perlu ingat bahawa janganlah kita ingin membantu golongan-golongan lain, kita abaikan dan cuai dengan keluarga kita sendiri. Janganlah bila mana kita membantu orang lain, kita memberi kemudaratan kepada keluarga kita sendiri. Jadi di sini yang saya ingin sampaikan adalah bagusnya kita bersedekah, bagusnya kita berinfak dengan orang lain, kita membantu golongan-golongan orang lain, akan tetapi kita pentingkan juga keluarga kita, kita bantu mereka apa yang kita mampu. Jangan sampai kita membinasakan keluarga kita, kita membuat keluarga kita merasa lebih gelisah bila mana kita membantu orang lain. Itu bukan satu yang dianjurkan oleh Islam sebenarnya. Tadi bila saya berkata tentang solat, ada satu lagi poin yang saya ingin tekankan, iaitu dalam kita sedang circuit breaker ini, janganlah pula kita kunjung ke rumah sanak saudara kita dan jiran tetangga dengan alasan kita ingin solat berjemaah. Memang betul, solat berjemaah itu membawakan atau memberi pahala yang sangat banyak dengan berganda-ganda. Akan tetapi kita perlu patuh dengan larangan-larangan yang ditetapkan oleh pihak government. Jadi kita sebagai Singapura, ahli warga negara Singapura, kita patut patuh dengan apa-apa yang diberikan oleh government kita, iaitu janganlah pula kita pergi ke rumah-rumah orang lain untuk kita dengan alasan kita ingin solat berjemaah bersama. Akhir sekali, seperti apa yang selalu diingatkan kepada kita, semalam sudah pun berlalu, maka janganlah kita hidup dalam masa silam kita. Dan esok pula tiada kepastian, maka janganlah kita berharap sangat dan tangguh amalan-amalan kita seolah-olah kita hidup di dunia ini selamanya. Kerana tiada siapa yang tahu sama ada kita akan dapat peluang sebegini, peluang untuk menjalankan ibadah Ramadan kita bersama keluarga kita pada masa akan datang. Mungkin kita diberi peluang pada masa akan datang untuk menjalani ibadah Ramadan. Akan tetapi adakah peluang itu diberikan kita bersama keluarga kita atau tidak, tiada siapa yang tahu. Oleh itu rebutlah peluang ini para penonton sekalian, iaitu hari ini, sekarang ini, untuk kita sama-sama meraihkan manfaat dan pahala dalam bulan Ramadan ini, bukan sekadar secara individu akan tetapi bersama ahli keluarga kita, insya-Allah. Itu saja yang saya dapat kongsikan pada hari ini. InsyaAllah kita boleh
raih manfaat bersama-sama insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang sungguh bermakna dan semoga ia dapat menjadi pedoman untuk kita semua. Ramadan tetap Ramadan, walaupun dengan keadaan pemutus litar, circuit breaker, janganlah kita sia-siakan bulan ini yang sungguh bermakna untuk tahun ini. Dan sebelum kita mengakhiri acara ini, saya ingin menjemput Ustaz Nazirul untuk menyampaikan doa sebagai penutup majlis kita. Okey, silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan menyebut namamu ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian dan segenap kesyukuran hanyalah milik-Mu. Engkau Tuhan sekalian alam, kedua-dua langit dan bumi beserta segala isi dan penghuninya adalah di dalam genggaman kekuasaan-Mu. Tiada yang terlepas daripada pengetahuan-Mu dan tidak ada sesiapa pun yang mampu menghalang ketentuan-Mu. Dengan kemuliaan-Mu ya Allah, Engkau curahkanlah kepada kami limpahan nikmat yang tidak mampu kami hitung banyaknya, yang tidak berdaya kami jangkau luasnya. Ya Allah, wahai Tuhan yang satu, suburkanlah iman di dalam dada kami, ya Allah, dengan siraman rahmat dan taufik-Mu, sehingga ia mekar membuahkan kesyukuran serta ketaatan kepadamu. Anugerahkanlah kami taufik dan pimpinan-Mu, sehingga mampu kami beribadat kepadamu sebaik yang kami mampu. Kukuhkanlah jiwa kami dengan ketakwaan dan rasa malu yang menjadi sumber kekuatan kami untuk menjauhi perkara-perkara yang mendatangkan kebencian-Mu. Allahumma ya Allah, amat berharga kurniaan-Mu yang bernama Ramadan ini Engkau hadiahkan kepada kami ya Allah. Namun amat terasa singkatnya masa yang kami miliki sehingga begitu pantas Ramadan ini akan berlalu pergi. Berkatilah kami pada Ramadan-Mu ini ya Allah. Terimalah segala ibadah kami, puasa kami yang kami laksanakan. Sesungguhnya kami menanggung lapar dan dahaga berbekalkan keikhlasan di dalam hati semata-mata untuk memperolehi keridaan kecintaan-Mu. Tinggikanlah martabat kami di sisi-Mu dengan puasa kami ini ya Allah. Bersihkanlah hati kami, luruskanlah niat kami, kabulkanlah doa-doa kami dan ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami sempena bulan pengampunan-Mu ini ya Allah. Pimpinlah kami dan bukakanlah laluan untuk kami berjaya mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar di sisi-Mu. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang berjaya mendidik gelora nafsu kami untuk mampu tunduk mengikuti keinginan-Mu dan menuruti ajaran Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Kurniakan kami hati yang sentiasa celik akan kewujudan dan pengawasan-Mu terhadap kami sepanjang waktu. Anugerahkan kami kejayaan di hujung perjalanan ya Allah. Ya Allah, ya mujibas sa'ili, di dalam menelurusi hari-hari yang tinggal berbaki daripada Ramadan ini, kami berdoa dan meminta agar Engkau teguhkan persaudaraan di antara kami. Jadikanlah masyarakat ini masyarakat yang bersatu padu dalam kebaikan, yang saling membantu untuk menyumbang kebajikan. Satukanlah hati-hati kami, rapatkanlah barisan-barisan kami, hadiahkan kami kesungguhan untuk berlumba-lumba mendapatkan keberkatan. Lindungilah kami dan masyarakat kami ini daripada kerosakan dan kemunduran, daripada kesesatan dan kejahilan, daripada kesengsaraan maupun penderitaan. Anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada orang-orang yang Engkau amanahkan dengan tanggungjawab kepimpinan di kalangan kami, agar mereka mampu berbakti sesuai dengan mendatangkan keridaan dan menghasilkan kebaikan kepada kami. Rahmatilah kami, ya Allah, golongan yang telah berumur dan lanjut usia di antara kami. Kekalkanlah kemuliaan diri mereka. Berkatilah umur mereka, ya Allah. Sejahterakanlah kesihatan jasmani dan rohani mereka. Peliharalah mereka daripada kesedihan, kesunyian, kesakitan dan keperitan pada usia tua mereka. Muliakanlah kami sebagai sebuah masyarakat yang Engkau kurniakan kemahuan dan kesanggupan untuk memelihara golongan tua kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemurah, Maha Pemelihara. Jadikanlah kami umat yang sentiasa ingin terus melangkah ke hadapan demi membina keunggulan yang Engkau ridai. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah ya Allah pertolongan dan pembelaan-Mu kepada yang menghadapi ujian dan cabaran hidup di mana saja mereka berada, yang dekat maupun yang jauh, yang kami kenal maupun yang kami tidak kenali. Ringankanlah bebanan dan kesengsaraan mereka yang terperangkap di dalam apapun konflik di dalam dunia pada hari ini.
Turunkanlah pembelaan-Mu buat hamba-hamba-Mu ya Allah yang teraniaya dan dizalimi. Selamatkanlah kami dan dunia ini daripada segala kehancuran ya Allah. Angkatkanlah wabak COVID-19 ini dengan segera dan kembalikanlah ia ke tempat asalnya. Hanya Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Ustaz, dan terima kasih juga kepada semua tetamu-tetamu kita, dan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang telah mengikuti siaran ini. Semoga kita diberi rahmat dan dapat teruskan perjalanan ini, dan saya harap kita dapat bertemu bersemuka ya tidak lama lagi. Dengan itu selamat berbuka dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.